Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni cikgu nak buat ulang kaji bagi tajuk pakaian casual untuk blouse. Okey, tengok dulu. Pakaian casual ni dia ada 3 iaitu blouse, leg dan skirt. Awak dah buat dan awak dah belajar pun sebelum ni, tahun lepas kan? Saya ingat lagi tak? Okey, hari ni kita akan tengok untuk blouse. Blouse ni bahagian atas Okey, apa ciri-ciri dia? Dia ada pelbagai bentuk garis leher, ada pelbagai jenis collar, ada pelbagai jenis lengan, ada pelbagai jenis belahan dan kancing serta ada pelbagai jenis penghilang gelembung. Okey, kemudian kita akan tengok apa contoh garis leher yang kita boleh buat pada blouse kita. Contohnya bentuk U, bentuk V, bentuk segi empat, bentuk hati dan bentuk sampan. Ini contoh je, dia ada banyak lagi contoh-contoh lain Okey. Jenis-jenis collar pula ada 3 iaitu collar rata, collar gulung, collar tegak. Okey, awak boleh tengok kat situ contoh collar Peter Pan, collar Eton, collar classy. Yang ni untuk collar rata. Okey, saya dah bagi contoh, boleh tengoklah. Ada gambar dia. Okey, kalau kita tengok untuk collar tegak tu ada 3 contoh iaitu collar Mandarin, collar Nehru dan cekak musang. Okey, kalau awak tengok ketiga-tiga ni dia punya ciri hampir sama iaitu dekat bahagian leher tu dia ada macam pengeras. Dia tegak, berdiri tegak. Sebab tu dia panggil collar tegak. Okey, ini pula contoh-contoh lengan yang boleh kita padankan dengan kita punya blouse. Okey, contohnya padanan gelembung, lengan padanan rata, lengan bishop, lengan raglan. Ada banyak lagi sebenarnya yang sesuai. Okey, kita tengok pula jenis-jenis belahan yang ada. Contohnya macam belahan belapik, belahan klepet, belahan placket. Apa fungsi dia? Fungsi belahan ni untuk memberi kemudahan dan keselesaan kepada pemakai. Okey, contoh macam kat bahagian leher. Kalau kita nak masukkan kepala, kalau tak ada belahan, kepala kita tak boleh masuk kan? Nanti tersangkut. Kalau awak buat leher tu terlampau besar, lubang dia, nanti dia jadi longgar. Jadi kita perlukan belahan yang sesuai dekat bahagian leher. Ini pula jenis kancing yang ada. Okey, contoh macam cangkuk dan mata, cangkuk dan palang, zip, velcro. Okey, yang ini boleh guna dekat bahagian baju, skirt, seluar ataupun slack. Tiga-tiga ni boleh ada menggunakan kancing mengikut kesesuaian lah. Okey, penghilang gelembung. Penghilang gelembung ni apa? Okey, bila kita jahit, contoh dekat bahagian baju atau bahagian blouse kita, macam tahun lepas kita dah buat dekat bahagian atas di bahu kita kan, ada lisu ataupun cikgu ada minta awak buat jahit dekat bahagian bahu. Okey, itu ialah untuk menghilangkan gelembung pada pakaian. Tujuan dia boleh jadi sebagai hiasan ataupun lebih jadikan pakaian kita lebih cantik dan kemas lah. Ini contoh-contoh yang ada. Contohnya macam lisu cengkung, lisu cembung, lisu beriring, lisu berkentang dan lisu terbalik. Jadi kita boleh guna yang sesuai dengan kita punya fashion. Fashion pakaian Okey. Jom kita tengok persediaan peralatan untuk mereka cipta atau melakar fashion. Bila kita nak menjahit sesuatu pakaian, kita perlu buat lakaran fashion dahulu. Fashion apa yang sesuai dengan pelanggan kita ataupun fashion apa yang pelanggan kita mahukan. Jadi apa alatan yang kita perlukan? Ni antara contoh-contohnya lah, macam pensel, warna semua tu. Kenapa kita perlukan warna, watercolor? Kenapa perlu kertas? Okey, tujuan dia ialah supaya kita boleh letakkan padanan contoh warna yang sesuai dengan pelanggan kita. Kita boleh bagi suggestion dekat dia. Okey, awak sesuai pakai corak ini, awak sesuai pakai warna ini. Okey, faham getah pemadam tu guna kalau dah tersalah lakar, kita kena padam lah. Boleh guna pelbagai jenis media yang lain. Okey, ini contoh pouches. Okey, macam mana daripada
crotches, kita buat lakaran sampai ada bentuk blouse. Kalau kat situ dah ada blouse dengan slack. Okey, bila kita dah ada lakaran fashion yang sesuai, kita mesti nak buat pola. Okey, apa peralatan yang kita perlukan untuk mengukur? Nak buat pola kena ukur dulu. Siapa yang kita ukur? Model atau pelanggan. Itu kalau tak ada, maksudnya kita tak boleh lakukan proses ukuran lah. Okay, kita perlu ada pita ukur, perlu ada buku atau kertas untuk mencatat, dan kita perlu ada pen dan pensel untuk mencatat. Okay, kemudian peralatan mendraft, kita perlu ada kertas terang atau kertas pola. Nak guna kertas mahjong pun boleh sebenarnya. Apa-apa kertas yang sesuai, bersaiz besar. Kalau kita tak ada kertas saiz besar, nak guna kertas yang contoh saiz A4 pun boleh, tapi kita kena sambung dengan teliti supaya tiada ruang yang terpisah. Okay, kemudian kita juga gunakan pembaris sesiku ataupun pembaris L, pembaris melengkung, pembaris lurus, French curve, pensel, pita ukur, getah pemadam dan gunting kertas. Okay, untuk French curve ni dekat mana kita guna? French curve ni kita guna dekat bahagian contohnya seperti ketiak. Okay, gunting kertas. Selepas kita dah draft pola tu dah okey, kita akan gunting kita punya pola. Gunakan gunting kertas, jangan guna gunting fabric pula. Okey, teknik mendraft pola, kita perlu membuat beberapa garisan asas ataupun garisan dasar, iaitu garisan asas bahu, garisan dada, garisan pinggang, garisan punggung, labuh tengah, labuh lengan dan kepala lengan. Yang ini penting untuk kita punya pola. Okey, kemudian kita juga perlu bahagikan blouse kita kepada beberapa bahagian, iaitu bahagian hadapan, bahagian belakang, bahagian lengan, bahagian collar dan bahu mendatang ataupun yoke. Yang ini tak semua blouse ada yang ini. Okey, kenapa kena buat pola yang berasingan? Supaya awak tak keliru. Mungkin bahagian hadapan kita ada butang, bahagian belakang tak ada butang. Okey, jadi kedudukan kita punya pola pun berbeza sebab kita punya leher bahagian hadapan lebih dalam berbanding yang belakang. Okey, bila dah ada pola, kita akan gunting fabric kita. Apa alatan yang kita perlukan untuk memotong dan menanda? Okey, kita perlu ada gunting fabric, gunting kertas, roda surih, kertas karbon, kapur, tukang jahit dan jarum peniti. Yang ini kita gunakan, okey, pola kita dah gunting tadi kan. Pola tu kita akan letak di atas fabric ataupun kain, kemudian kita penitikan dia. Okey, kemudian kita akan surihkan dia menggunakan kapur, tukang jahit. Bila kita nak tanda tu ada pada bahagian belakang, kita boleh guna roda surih dan kertas karbon. Okey, kita tengok pula peralatan untuk menekan. Ya, itu ada 3, streka warp atau streka biasa, board streka atau meja, dia mesti tempat yang rata lah. Kemudian kita ada board streka lengan. Yang ni kalau tak ada pun tak apa sebenarnya, sebab kita masih boleh guna board biasa. Okey, dah ada pola, dah kita punya fabric yang bergunting, kita nak jahit pakaian kita. Nak jahit pakaian kita kena tahu apa kemasan akhir ataupun lidah tepi yang kita boleh gunakan. Okey, kalau untuk kita punya fabric tadi, kita nak cantum, kita mesti jahit tepi dulu kan. Jahit tepi, kemudian kita jahit guna mesin lurus. Dah habis semua, kita akan buat kemasan akhir, iaitu kelepek, lapik. Kita boleh guna kun dan kita boleh buat cuff ataupun mansit. Okey, dekat bahagian ni, cuff ni biasa dekat bahagian lengan lah, hujung lengan. Okey, sekarang kita ulang balik. Kita nak tengok apa sebenarnya langkah-langkah penghasilan blouse tadi. Yang pertama, mestilah melakar fashion blouse. Okey, sekejap.
Okey, fashion blouse nombor 1. Kemudian kita ambil dan mencatat ukuran badan. Kemudian kita draft pola blouse. Kemudian kita gunting pola dan peniti pada fabric. Okey. Kemudian yang kelima kita gunting fabric. Yang keenam kita akan jahit fabric. Yang ketujuh kita buat kemasan. Dan yang terakhir kita acu pakaian kita. Acu tu apa? Acu ialah kita cuba. Okey, kalau pelanggan kita perlu telefon pelanggan kita untuk buat sesi acu ataupun fitting, muat ke, besar ke ataupun terkecil ke. Okey, kemudian kalau ada yang kita perlu betulkan, kita lakukan kita alter lah, maksudnya kita betulkan dulu sama nak besarkan sikit ke, nak tambah kecilkan sikit ke. Kemudian baru kita boleh serahkan kepada pelanggan kita, maksudnya pelanggan dah puas hati, baru kita boleh serahkan pakaian yang kita jahit tadi. Okey, ini contoh lakaran blouse. Okey, dekat sini ada tunjuk bentuk, macam mana bentuk leher dia, bahu mendatang tu dekat mana, lisu hiasan tu dekat mana, butang, belahan berlapik, lengan dia, cuff dia kan. Ini contoh je. Kita boleh buat blouse yang lain. Banyak jenis blouse yang kita ada dan yang kita boleh buat. Ada juga kita boleh padankan dengan bentuk-bentuk yang lain untuk lengan tu. Kita boleh cuba lengan loceng ke, lengan apa lagi, lengan gelembung ke. Okay. Itu pilihan kita ataupun pilihan pelanggan mengikut kesesuaian dan persetujuan. Okey, sekian. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum.